Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 6 April. Kerajaan diminta meneruskan operasi pembenihan awan di Keningau. Ia berikutan bekalan air di beberapa loji di Keningau dalam keadaan kritikal dan sekiranya hujan tidak turun dalam tempoh lama akan mengakibatkan bekalan air terputus. Kita berharap kerajaan dapat mencuba lagi untuk pembenihan awan di sekitar Keningau inilah. Sebab kalau semua loji Ogudan, loji Bunsit, Bingkur tidak berfungsi lagi, cuma kita sangat mengharap satu loji lagi, loji Apin-Apin. Tapi loji Apin-Apin pun sudah sekarang 100% tidak ada air. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata, Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah JKDB Keningau bersiap sedia menyalurkan bekalan air kepada penduduk yang berhadapan masalah bekalan susulan kemarau panjang. Dalam pada itu, katanya Jabatan Air kini sedang membina satu empangan di Sungai Pegalan untuk menyalurkan air ke loji Apin-Apin, bagaimanapun ia hanya untuk kegunaan penduduk Apin-Apin. Pasukan WASH Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Negeri Sabah tidak ketinggalan tampil membantu penduduk terjejas kemarau di daerah Papar. Pengerusi BSMM Sabah, Datuk Asnan Yunus Chung memberitahu pihaknya terlibat dalam operasi memproses dan merawat air serta penghantaran air bersih di 5 buah kampung di daerah itu. Bagi tujuan itu, pasukan WASH menempatkan satu unit mesin memproses dan merawat air dikenali Water Purification Unit di Sungai Papar, Mandalipau. Mesin berkenaan mampu memproses sehingga 10,000 hingga 12,000 liter air sehari. WASH mesin ini senang bergerak di mana-mana saja, asal ada kenderaan boleh sampai. Dan tujuan dia ini bukan adalah membagi air, apa kita hanya menapis air yang tidak bersih menjadi boleh diminum. Pasukan BSMM turut menggunakan lori dengan kapasiti 5,400 liter bagi penghantaran air ke kampung-kampung terlibat. Dalam perkembangan lain, Datuk Asnan memberitahu pihaknya bercadang mendapatkan 3 lagi mesin sama untuk ditempatkan di beberapa lokasi termasuk di Pulau Sebatik bagi menyediakan sumber air yang boleh diminum. 4 daripada 5 pakej awal lebuhraya PAN Borneo Sabah telah siap dan 11 pakej lagi masih dalam pelaksanaan setakat ini. Pada Mac lalu, surat setuju terima kepada 4 pakej baru telah dikeluarkan dan tarikh milik tapak bermula 1 April. 3 daripada 4 pakej tersebut berada di jajaran Tuaran Kudat iaitu pakej 12, 13 dan 14, manakala satu pakej lagi di checkpoint Semporna Tawau menuju ke Kunak. Jadi ini bermakna kita sudah ada 19 pakej yang sedang berlangsung dan juga 4 termasuk 4 yang siap, maka kita ada lagi 16 pakej yang akan dilaksanakan dijangka pada tahun ini juga, dan kita telah melaksanakan panggilan prakelayakan untuk kontraktor-kontraktor yang berminat, dan selepas itu maka panggilan perolehan akan dilaksanakan sebelum dikeluarkan SST. Datuk Syehelmi menyatakan demikian kepada pemberita di Papar bagi mengulas perkembangan terkini projek lebuhraya PAN Borneo Sabah. Beliau yakin komitmen daripada Kerajaan Persekutuan akan memastikan kesemua 19 pakej mendapat surat setuju terima atau lantikan kontraktor selewatnya Jun tahun ini. Jambatan Sungai Semawang yang menghubungkan Bandar Sandakan dan Kampung Semawang perlu segera dibaik pulih kerana dikhawatiri akan membahayakan keselamatan pengguna. Ketika ini, struktur jambatan tersebut berlubang dengan keadaan tiang yang rosak akibat hakisan air laut. Saya akan suarakan dan saya memohon peruntukan daripada kerajaan negeri untuk bantuan baik pulih, baikan yang begitu pantas untuk Kampung Semawang, terutama jalan jambatan yang kita nak lihat.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menyantuni golongan asnaf di Masjid At-Taqwa PPR Taman Gum Jaya Sandakan. Seramai 130 golongan asnaf dan ibu tunggal menerima bakul Ramadan sumbangan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Batu adat Tugu Sogindai yang terletak di Kampung Pahu Kiulu dilancarkan sebagai sebahagian daripada produk pelancongan baharu di negeri ini. Selain memelihara khazanah tersebut, ia juga penting bagi memperingati sejarah di sebalik tugu berkenaan. Tugu Sogindai ini sebagai satu peringatan di mana suatu ketika dulu ada perbelahan dalam cuba menakluki sesuatu tempat dan di mana ada tanda-tanda dalam batu itu tentang kejayaan-kejayaan mereka. Ini masih menjadi satu perkara yang dihargai oleh penduduk. Karena itulah permulaan sejarah kita di Kiulu. Datuk Johnston yang juga pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Adun Kiulu berkata pihaknya akan sentiasa membantu membangunkan kawasan berpotensi untuk pelancongan dengan menyediakan pelbagai kemudahan perlu untuk keselesaan pelancong. Ia termasuklah membangunkan dak tourism atau pelancongan gelap yang mampu menarik minat pengunjung untuk mengetahui lebih dalam sejarah lampau tempat berkenaan. Aspek pendidikan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan negeri dan akan terus diperkasa bagi memastikan hala tuju pembangunan modal insan tercapai dengan jayanya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram berkata, pelan pemerkasaan dilaksana dalam pelbagai inisiatif, antaranya dalam bentuk bantuan pendidikan kepada anak-anak Sabah. Memberi sedikit suntikan semangat dan juga rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita yang sudah tentu akan mendapat meringankan bebanan mereka dalam menghadapi ibadah puasa dan perayaan hari raya yang tidak begitu lama lagi. Datuk Ruslan berkata demikian kepada RTM dalam Majlis Iftar Perdana SMK Banggi Kudat. Mengenai program yang julung kali dianjurkan ini, beliau mencadangkan kepada pengurusan sekolah agar program berkenaan diteruskan setiap tahun bagi menceriahkan para pelajar khususnya golongan asnaf. 600 pelajar menerima duit raya dan kurma sumbangan Pusat Zakat Sabah dan sumbangan peribadi Datuk Ruslan. Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS memperuntukkan hampir RM500,000 bagi melaksana pelbagai program untuk membantu golongan asnaf sepanjang Ramadan dan Syawal. Pengerusinya, Datuk Dr. Omar Raisul As-Salam Shah, Datuk Sulaiman Omar berkata, PBNS akan terus menyantuni golongan asnaf di negeri ini dengan memberi pelbagai sumbangan bagi meringankan beban mereka. Sumbangan juga bersama daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita Datuk Haji Jinor. Alhamdulillah, semoga apa yang kita jalankan pada hari ini, kita sampaikan pada hari ini, Allah terima di bulan yang baik ini. Dan Alhamdulillah. Beliau memberitahu RTM dalam program Ziarah Mahabbah dan Iftar di Masjid At-Taqwa Kampung Simpangan Tuaran yang menyaksikan 208 asnaf menerima sumbangan. Katanya program tersebut bukan sahaja peluang untuk mendekati masyarakat, malah menjadi ruang untuk meningkatkan amal ibadah melalui bersedekah. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri kian terasa. Di Kota Kinabalu, 12 hotel terkemuka meneruskan tradisi penyampaian kek raya kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin. Majlis yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu ini turut dihadiri isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Setiap hotel menyediakan sebiji kek hasil kreativiti chef masing-masing. Yang di-Pertuan Negeri turut menerima sebiji kek daripada Majlis Datuk-Datuk Negeri Sabah. Berucap dalam majlis ini, Tun Johar melahirkan penghargaan terhadap sumbangan kek raya yang cukup bermakna. Kek berkenaan akan diagih-agihkan kepada rumah anak yatim dan badan kebajikan di sekitar ibu negeri.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.